Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilma, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita daripada sekalian hamba Dia untuk kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada satu tempat yang mulia, yang mana tempat menjadi kesukaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana terhimpunnya orang-orang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitu masajidullah, iaitu masjid yang mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kerahmatan, keampunan, ketenangan bagi orang-orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkannya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah dalam menjadikan masjid sebagai tempat kecintaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Mudah-mudahan dengan asbab ini kita mendapat perlindungan di waktu tiada perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita yang sementara di dunia ini, kita seringkali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai ujian. Dan ada kalanya ujian-ujian ini menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kita lupa bahawa matlamat kehidupan ini adalah untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang oleh kerana terlalu sibuk dengan dunia, kita lupa bahawa sesungguhnya selepas kematian adanya kehidupan yang lain. Dan kehidupan inilah kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang tiada pengakhirannya, iaitu kehidupan akhirat. Maka Nabi SAW menyeru kepada umatnya, menyeru kepada para sahabatnya untuk manusia ataupun sahabat ini sentiasa mengingati akan kematian. Dan kematian itu adalah pemutus kepada kita tentang nikmat kehidupan. Maka dengan sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru zikra hadhil lazzat, aksiru zikra hazimil al-lazzat." Iaitu Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya, kata Nabi, perbanyakkanlah mengingati pemutus kepada kelazatan, kan? Iaitu kematian, yang mana mati ini memutuskan kita dengan segala kelazatan dunia ini. Dan mati ini adalah jalan kepada kita menuju kepada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian, satu hal yang dapat mengingatkan kita untuk kembali kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari kematian ataupun hari akhirat adalah dengan kita banyak mengingati mati. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW memberikan jaminan bahawa sesiapa yang paling banyak mengingati kematian,
dan mempersiapkan diri untuknya adalah orang yang paling cergas ataupun orang yang paling cerdik dalam kehidupan dunia ni. Sebab tu kena banyak ingat tentang kematian, maka dia akan membawa kita kepada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dunia akhir zaman ni pelik tuan-tuan. Orang tengok orang lain mati, dia tak rasa apa-apa. Sedangkan kematian pada orang lain itu adalah satu tazkirah, satu peringatan yang sangat besar daripada Allah kepada kita, bahawa suatu hari kita juga akan mengalami dan akan menempuh perkara yang sama. Kan? Sebab tu kadang-kadang saya rasa sedih bila mana mengikuti mana-mana jenazah hingga ke tanah perkuburan. Ada kalanya orang-orang yang ikut jenazah ke tanah perkuburan tu dia tak rasa apa-apa. Dia boleh rasa bergelak gembira dekat tanah perkuburan, kan? Boleh lagi nak berambil gambar, kemudian sambil tu merokok, kan? Orang nak baca talqin. Talqin tu sebenarnya bukan untuk orang yang dalam kubur tu, untuk orang yang hidup ni, supaya dia tahu bahawa dia akan menempuh perkara yang sama. Tak duduk lepak isap rokok. Kadang-kadang yang isap rokok tu terdiri daripada ahli keluarga jenazah tersebut. Sedangkan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu bila tengok kubur menangis sampai basah janggut dia. Kerana apa? Kerana manusia yang hidup di dunia ini bila mana mati, dia telah mengalami satu kehidupan yang baru, iaitu kehidupan alam barzakh. Kehidupan alam barzakh inilah penentu kepada kita berjaya ataupun gagal di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu Sayyidina Uthman, seorang yang telah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana melihat kepada tanah perkuburan, maka dia akan menangis tersesak-sesak dalam riwayat sampai basah janggut dia. Kerana apa? Kerana di sinilah penentu. Kata Sayyidina Uthman, kalau di sini kita berjaya, insya-Allah jalan-jalan yang selepas tu kita akan rasa mudah. Tetapi kalau tempat ini, kan, tempat yang sempit ini, kita dah mula diuji, na'udzubillah, bukan kita lah, sesatu jenazah itu dah mula diuji, maka jangan sangka selepas itu dia akan dibentangkan dengan permaidani merah. Pasti akan ada ujian-ujian lain yang bakal dihadapi sebelum dia menuju kepada syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu Nabi SAW bersabda, an Ibni Umar annahu qala, daripada Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar, dia mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun minal ansar, telah datang kepada Nabi seorang lelaki daripada orang Ansar. Orang Ansar ni bila disebut, maka kita tahu bahawa mereka ini adalah penduduk-penduduk bumi Madinah. Maksudnya bukan sahabat Nabi yang datang daripada Mekah yang berhijrah ke Madinah, tidak, tapi dia adalah penduduk asal Madinah. Maka dia memberi salam kepada Nabi, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dekat sini ditunjukkan satu adab yang baik, iaitu permulaan kita bertemu dengan orang, kita mulakan dengan memberi salam, berjabat tangan, salam, tanya khabar, bukan terus bercakap pada perkara yang kita nak cakap. Dan memberi salam ini juga merupakan jalan kepada kita nak menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata afsyus salam. Nabi katakan bila mana Nabi sampai ke Madinah, Nabi minta para sahabat ini menyebarkan pemberian salam, sama ada pada orang yang kenal ataupun tidak. Summa qala, kemudian lelaki ini lepas dia bagi salam kepada Nabi, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Maka dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah di kalangan orang-orang yang beriman ini yang terbaik? Siapakah orang-orang yang beriman? Maksudnya siapakah orang yang terbaik di kalangan orang-orang yang beriman? Kan, dia dah beriman, tetapi siapakah di kalangan mereka ini orang yang terbaik? Maka ketika itu Nabi SAW menjawab, qala ahsanuhum khuluqan. Yang pertama, Nabi kata orang yang beriman yang terbaik di kalangan orang yang beriman adalah orang yang mulia akhlaknya, yang baik akhlaknya. Sebab tu kita kena bentuk diri kita menjadi orang yang punya akhlak yang terbaik daripada segala segi. Akhlak dengan ahli keluarga, akhlak dengan anak-anak, akhlak dengan jiran tetangga. Sebab tu Nabi SAW diutuskan adalah untuk memperbaiki akhlak umat. Sebab tu akhlak ini antara benda yang paling penting
setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang yang beriman tetapi tidak mempunyai akhlak, tempatnya adalah di neraka. Kan? Ada seorang perempuan yang beriman kepada Allah, kemudian jaga amal ibadah dia, tetapi Nabi kata dia adalah ahli neraka. Sahabat pelik, kenapa ya Rasulullah? Bukankah dia seorang yang bersolat? Bukankah dia seorang yang berpuasa? Nabi kata sesungguhnya dia tidak menjaga lidahnya pada jirannya, tapi dia ada masalah akhlak. Mulut dia tak ada lesen. Kalau nak bercakap dengan orang, dia boleh mencakap apa je, sakitkan hati orang. Maka dengan sebab itu menyebabkan dia dicampakkan ke dalam neraka. Bukan selama-lamanya, tetapi masuk neraka dulu, dihisap, kemudian akan dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita yakin dan percaya orang yang ada iman, dia tidak akan selamanya di dalam neraka. Itu beza orang yang ada iman dengan orang kafir. Macam mana pun banyak dosa dia, maka dia tahta masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah. Allah boleh ampunkan dosa dia, ataupun Allah Subhanahu wa taala bolehi azab dia dulu di dalam neraka, kemudian baru dimasukkan ke dalam syurga. Yang pertama, kata Nabi, orang yang paling baik di kalangan orang yang beriman adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Qala fa ayyul mu'mina akyas. Kemudian seorang lelaki ni tadi, dia tanya yang tadi, siapakah di kalangan orang-orang yang beriman ini yang terbaik? Kemudian yang kedua dia kata, siapakah di kalangan orang-orang yang beriman ini yang cerdik? Akyas ni cerdik, cerdas akalnya. Maka Nabi SAW menjawab, qala aktsaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling cerdik, yang paling cerdas akalnya ialah orang yang paling banyak mengingati kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah orang yang paling cerdik dan cerdas. Jadi Nabi SAW meletakkan di kalangan orang yang beriman, yang cerdik, yang cerdas akalnya adalah orang yang banyak mengingati mati. Kerana apa? Kerana orang yang banyak mengingati mati, maka dia akan mempersiapkan diri dia untuk kehidupan itu, untuk kematian itu. Kan? Kita dah tahu kita nak pergi satu tempat, yang mana tempat itu perlukan kepada bekalan. Maka orang yang cerdik adalah orang yang mempersiapkan bekalan untuk dia pergi ke satu tempat. Bukan pergi je, sampai sana tak ada makanan, dah lapar. Kan? Tapi kalau orang yang cerdik, dia siap-siap bekalannya. Jadi sebab tu Nabi kata orang yang cerdik adalah orang yang banyak mengingati akan kematian, kemudian dia mempersiapkan diri dia untuk kematian tersebut. Jadi ini adalah orang-orang yang cerdik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita akal yang cerdas, supaya kita dapat menjadi orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang cerdas, yang mana mempersiapkan diri untuk kematian. Dan di sini dinyatakan berkaitan juga tentang perihal-perihal yang berlaku setelah mana seseorang itu meninggal dunia. Kan? Bila mana seseorang itu telah dicabut nyawanya, bila telah sampai nyawanya di kerokong, kemudian Allah tarik nyawa dia melalui malaikat maut. Kan? Dan orang yang beriman itu nyawanya akan ditarik daripada bawah ke atas, dan orang-orang yang kafir dan ingkar itu nyawanya ditarik daripada atas ke bawah. Maka dengan sebab itu kita lihat orang-orang yang beriman, kalau dia mati dalam keadaan mata dia naik. Sebab Nabi kata orang yang beriman itu daripada kaki terus naik ke atas. Tapi orang yang kafir, orang yang banyak maksiat, maka dia daripada atas ke bawah. Sebab tu dia akan lebih rasa azab tentang kematian itu. Dan kita nak tahu tuan-tuan, selepas kita mati ni, kita akan hidup pada satu alam yang disebut sebagai alam barzakh. Dan setiap orang dia pasti akan melalui alam ini. Sama ada dia mati dalam keadaan yang pelbagai. Ada orang kata alam barzakh ni mungkin orang yang mati ditanam, ada kuburnya. Tidak. Setiap orang yang bila mana nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dia mati ada kubur ataupun dia mati tak ada kubur. Boleh jadi ada orang mati ditelan oleh buaya ataupun ikan. Ada orang yang mungkin mati hancur, kan? Kena bom hancur, tak ada jenazah dia tak dikebumikan. Apakah mereka akan melalui kehidupan barzakh? Ya.
Semua orang yang mati akan melalui kehidupan barzakh. Dan apa yang ada pada kehidupan barzakh sebagai persediaan kepada kita untuk kita menghadapi kehidupan di alam barzakh. Maka yang pertama disebut bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Kata Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi kita kena tahu bahawa hidup dekat dunia ini kehidupan yang sementara, dan hakikat kehidupan kita adalah kehidupan akhirat, dan permulaan kepada kehidupan akhirat itu adalah dengan kita melalui kehidupan alam barzakh, iaitu alam kubur. Jadi apakah yang ada pada alam kubur ini? Alam kubur ini adalah satu alam yang sangat menakutkan. Kan, kalau kita rasa dunia ni takut, tetapi sesungguhnya alam barzakh itu adalah satu alam yang lebih menakutkan. Kerana setiap seorang itu dia akan bawa diri dia sendiri. Dunia ni kalau kita takut, kita boleh cari teman. Kan, jom teman saya takutlah nak pergi tempat ni, ajak ramai-ramai pergi. Gelap ke, kan, takut satu tempat yang tak aman ke, pergi ramai-ramai, berani sikit. Tapi ini tidak. Alam barzakh ini masing-masing bawa diri masing-masing. Sekalipun dekat dunia dia ada anak yang ramai, sekalipun dekat dunia dia ada seorang kawan yang baik yang tak pernah berpisah, ataupun dia punya isteri yang rapat, ke mana pergi dengan isteri, tetapi bila mana Allah telah menjemputnya, maka dia bawalah diri dia masing-masing, sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Dah tidak ada lagi pertolongan dan bantuan daripada orang-orang yang boleh kita nak minta bantuan, melainkan penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hani radhiyallahu anhu, dia merupakan seorang hamba kepada Uthman bin Affan. Dia berkata, kana Uthman idza waqafa ala qabri baka hatta yabulla lihyatahu. Faqila lahu tuzkarul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadha. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwal manzili min manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu wa illam yanji minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu manzaran qad illa al-qabr afza'u minhu. Ini hadis yang disebut, kisah saya kata tadi Sayyidina Uthman menangis, sebenarnya dia ada satu peristiwa yang mana kata pembantu ataupun hamba kepada Sayyidina Uthman, iaitu Hanif, dia kata kebiasaannya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu bila mana berhenti di sesuatu tanah perkuburan, maka beliau akan menangis sampai basah janggutnya. Lalu beliau radhiyallahu anhu ditanya, disebutkan tentang syurga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Kan, orang tanya dekat Sayyidina Uthman, kalau sebut tentang syurga, tentang neraka, engkau tak menangis. Namun akan tetapi bila mana engkau melihat kubur, maka engkau menangis teresak-esak. Mengapa demikian? Kenapa macam tu? Sebut syurga, sebut neraka, mungkin menangis, tapi tidaklah semana teruknya dia bila mana dia melihat tanah perkuburan. Maka Sayyidina Uthman memberi jawapan, katanya sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda. Maksudnya dia kata dia pernah mendengar Nabi SAW menyatakan perihal tentang kubur ini, yang mana kalau Nabi SAW mengatakan kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Kan? Sebelum kita nak sampai ke akhirat tu, dia ada checkpoint dia. Checkpoint dia pertama adalah di kubur. Maka dengan sebab itu, saya pernah mendengar satu tazkirah
daripada seorang syekh yang mengajar di Masjid Nabawi, Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syangqiti. Dia kata dia mengandaikan, dia melihat hikmah di sebalik perjalanan haji ataupun umrah adalah perjalanan kepada mati. Kan bila kita lihat perjalanan haji itu, dia adalah umpama kepada kematian. Sebab haji itu dia bermula dengan mandi. Dia kata sebelum orang mandikan kita, kita mandikan dulu diri kita, kan. Nak pergi pakai ihram tu, kita mandi sebersih-bersihnya. Kemudian selepas mandi, dibalut diri itu dengan kain putih. Lelaki 3 helai, perempuan 5 helai. Ya. Selepas mandi, pakai kain ihram, dibalut dengan kain putih. Kemudian kita akan mengalami satu perjalanan yang panjang. Kan kalau daripada Malaysia nak pergi ke Saudi 8 jam dalam kapal terbang. Ataupun kalau daripada Mekah nak pergi ke Arafah, nasib-nasib ikut keadaan. Kan ada kalanya naik bas walaupun tempat tu dekat, tapi perjalanannya masya-Allah berjam-jam. Itu ibarat perjalanan daripada kubur kepada hari akhirat. Walaupun orang tu dia rasa dia mati 1 hari lepas tu kiamat, sebenarnya dia akan rasa seolah-olah 1000 tahun dia hidup dalam kubur. Apatah lagi orang yang mati lebih awal daripada waktu itu. Kemudian selepas mana perjalanan yang panjang, dia akan sampai pada satu tempat perhimpunan awam. Sampai Mekah nak tawaf, nah tengok berapa ramai manusia yang ada. Kalau daripada Mekah dalam perjalanan tu sampai ke Arafah, berhimpun manusia, maka itu adalah kehidupan alam mahsyar. Dia kata kita tunggu, kemudian kita bermohon kepada Allah, masing-masing berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Maka dekat akhirat pun sama, manusia akan minta dengan Allah, aku ni macam mana ya Allah, aku ni macam mana ya Allah. Sebab tu siapa yang belum buat haji, dia kena ada niat untuk buat haji, merasai perjalanan tu. Kan kita akan pandang diri kita yang kerdil, ramai manusia yang berkumpul pada hari Arafah mohon ampun. Siapa di antara mereka yang Allah SWT pandang? Jadi kehidupan akhirat ini, kehidupan kubur ini merupakan salah satu checkpoint sebelum kita sampai hari akhirat. Maka dengan sebab itu kata Nabi, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang itu selamat daripada keburukannya, maksudnya kalau kubur itu dijadikan taman-taman syurga, kan, tidak diseksa, Allah bukakan hijab, dia boleh nampak macam mana keadaan syurga, maka dia akan tenang dan selamat, kata Nabi SAW. Bila seseorang itu selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Tetapi bila seseorang tidak selamat daripada keburukannya, maka setelah itu lebih berat daripadanya. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah SAW juga bersabda, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Allahu Akbar. Kita tak rasa, tapi suatu hari kita akan rasa. Kubur ini tempat yang menakutkan, tuan-tuan. Dan semua kita akan rasa. Jadi nak pergi kepada tempat yang takut ini, dia perlu kepada persediaan. Tuan-tuan nak masuk hutan, dah tahu dalam hutan tu ada singa, ada harimau. Apakah masuk macam tu je? Mesti bawa persediaan, bawa parang, bawa pedang, bawa senapang dan sebagainya. Maka ni nak masuk kubur, tempat yang menakutkan. Apa persediaan untuk masuk kubur? Amal dan kebaikan. Sebab tu Nabi kata orang yang banyak ingat mati, dia orang yang cerdik. Dia tahu kubur nanti bersendirian, dia tahu kubur tu tempat yang menakutkan. Kena cari teman-teman. Dekat masjid ni kita pernah baca kan hadis tentang pengalaman pertama orang yang masuk kubur, kan? Masuk kubur dengan keadaan yang tenang itu, maka solat akan teman dia, kan? Zakat akan diubah menjadi makhluk teman dia. Dia baca Quran akan berubah menjadi makhluk teman dia. Tapi kalau dekat dunia tak beramal, solat pun tidak, baca Quran pun tidak, maka ketika itu dia tidak akan ada peneman. Yang datang adalah satu makhluk yang khodoh, rupa bentuknya, busuk baunya. Dahlah kita ni rasa takut, datang pula makhluk-makhluk macam tu, kemudian datang pula malaikat dengan soalan-soalan yang dah bocor tetapi masa tu tak dapat jawab, lagi rasa susah hati. Maka dengan sebab itu Nabi kata orang yang cerdik adalah orang yang ingat akan mati. Dia tahu apa aku nak bawa ke kubur ni. Solat aku dah cukup, aku ada duit ni, apa aku nak guna dengan duit ni supaya aku dekat kubur selamat? Aku ada anak-anak ni, macam mana aku nak gunakan anak-anak aku supaya aku kat kubur selamat? Kalau hanya mementingkan anak-anak kepada kejayaan dalam akademik,
tanpa ada agama, bagaimana kita nak rasa selamat dan tenang dalam kubur? Orang lain yang ada anak banyak dapat doa, kita hanya mengharapkan doa orang-orang yang beriman. Sebab tu kita berdoa kan banyak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa lil jami'il muslimina wal muslimat. Ayat tu yang kita dapat sebab diumumkan. Tapi untuk doa khusus, anak ada 6 orang, anak ada 7 orang, tetapi bila mana tidak diberikan didikan agama yang sempurna, dia tak tahu macam mana dia nak sampaikan pahala tu kepada kedua ibu bapa dia. Tetapi kalau kita simpan saat akhirat ada anak, kita hantar ngaji, biar pandai, boleh baca Quran, tahu hukum halal haram, tahu macam mana nak berkhidmat pada mak ayah di hari akhirat kelak, maka ketika itu insya-Allah dia akan tenang dan selamat di kubur, tuan-tuan. Terang benderang kuburnya dengan doa daripada anak yang soleh. Doa ni paling penting. Sebab tu ada ulama yang mengatakan seorang anak yang sehari tidak berdoa kepada kedua ibu bapanya, maka dia boleh digelar anak yang derhaka. Orang dalam kubur tu sangat memerlukan kepada doa kita, tuan-tuan. Kalau dia boleh bangun, dia kata tolonglah doakan aku, kan? Ni kita dah tahu dah benda tu penting, maka kita siapkan diri kita. Aku ada anak, tolong nanti. Saya ada anak murid, sebab tu saya last kelas, selalu saya cakap ke anak murid saya, kalau sampai WhatsApp ke antum, Ustaz Asri dah meninggal dunia, Ustaz tak nak yang lain, tolonglah doakan. Paling kurang, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Alhamdulillah, mungkin berkat doa antum, kita rasa tenang, kan? Tak nak yang lain, nak ingat itu je. Orang yang buat baik dengan kita, kita doakan kepada dia tentang keamanan. Kemudian, Nabi SAW berkata apa? Kubur ini adalah satu tempat yang sangat gelap, kan? Kita rasa gelap kat dunia ni, tapi kubur tu lebih gelap, tak ada cahaya. Sebab tu ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW, yang mana Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, kata Abu Hurairah, ada seorang wanita berkulit hitam yang tugas dia sentiasa menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bermusafir. Nabi pulang daripada bermusafir, dalam satu tempoh Nabi tak nampak perempuan ni, kan? Biasa Nabi nampak perempuan ni, dia akan bersihkan masjid, dia akan wangikan masjid, terutamanya pada tempat-tempat tertentu, kan? Sebab Arab ni dia suka meludah, kan? Masa dulu tanah dia, jadi dia ada kesan perempuan ni lah yang akan bersihkan. Maka selepas Nabi balik daripada pemusafiran, Nabi tak nampak perempuan ni. Nabi tanya dekat para sahabat, kata Nabi SAW, di mana? Kenapa aku tak nampak perempuan yang biasa membersihkan masjid ini? Di mana dia? Maka para sahabat menjawab, dia telah meninggal wahai Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, Nabi sedikit tinggi suara, Nabi kata, kenapa kalian tidak memberitahu kepadaku? Kenapa tak sampaikan kepada aku yang dia dah meninggal? Isu meninggal ni pun penting. Jangan kita buat-buat diam. Sebab tu setiap orang yang meninggal, war-warkan, terutamanya pada keluarga-keluarga rapat. Jadi kadang ayah meninggal tak bagi tahu adik-adik sendiri, tanya abang aku mana, abang aku dah meninggal. Ini sebab tu Nabi marah bila mana ada orang meninggal tapi tak diwar-warkan, ceritakan, letakkan, kerana dia ada tergantung pada dia sesuatu. Maka ketika itu bila mana Nabi tahu dia meninggal, maka Nabi SAW kata apa? Nabi kata apa? Kenapa kalian tidak memberitahuku tentangnya? Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya, macam tak ambil berat, kan? Macam benda itu tak penting lah bagi Nabi, tak payah bagi tahu. Tapi Nabi sangat mengambil berat. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Tunjukkan kepada aku dekat mana kubur dia. Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian pergi solat ke atas kubur perempuan tersebut. Ini antara sunnah yang dah mati, kan? Sebenarnya kita kalau kita bermusafir pada satu tempat, ada kematian orang-orang yang rapat dengan kita tak dapat hadiri kematian dia, kita boleh pergi dekat kubur dia dan kita sembahyang ke atas jenazah dia, walaupun seminggu, walaupun sebulan. Sebab dalam riwayat hadis ini dikatakan sebulan selepas Nabi bermusafir, Nabi minta tunjuk dekat mana kubur dia. Kemudian kita habiskan ni, dah masuk waktu. Kemudian Nabi kata apa? Kemudian Nabi solat kepada kubur, solat ke atas perempuan itu. Kemudian Nabi kata, sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyinarinya bagi mereka dengan solatku terhadap mereka.
Kan, bila mana Nabi SAW sembahyang ke atas jenazah ataupun kubur ini, maka dia boleh memberi cahaya kepada orang yang berada di dalam kubur. Maka mudah-mudahan kisah-kisah ini memberi kita satu keinsafan dan menyebabkan diri kita sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi kematian. Dan ingatlah, orang yang cerdik itu orang yang banyak mengingati mati. Bukan tak boleh nak ambil habuan dunia, ambil, tetapi sekadar dan ingat bahawa akhirat itu adalah lebih utama. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat pada semua. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah itu adalah kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya dan kita semua. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.